Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi hari ini kita akan sambung dengan chapter yang terbaru, iaitu chapter ke-9, reaction kinetic. Okey. Jadi untuk chapter ini, objektif yang kita cuba achieve pada hari ini adalah, first adalah definition of reaction rate. Alright, yang kedua adalah to determine the reaction rate based on a graph. Okay, concentration versus time. Dan yang ketiga, kita akan lihat write the rate expression in terms of rate differential equation. Okay, dan juga calculation. Okay, calculation. Rate differential equation dan juga calculation. Alright, jadi rate law kita akan lihat untuk video ataupun learning yang akan datang. Baik. So apa itu rate of reaction? Okay, apa itu kadar tindak balas? Okay, reaction rate is the change in the concentration of reactant or product with time. Okay, kadar tindak balas adalah perubahan kepekatan bahan tindak balas ataupun produk hasil tindak balas dengan masa. Okay, perubahan kepekatan bahan tindak balas atau hasil tindak balas dengan masa. Jadi unit untuk kadar tindak balas adalah molar per second. Alright. Okay, molar per second. Okay, molar per second. Alright, cuma masa ini tidak semestinya dalam unit saat lah. Boleh dalam unit minit. Okay, boleh dalam unit jam, boleh dalam unit minggu, tahun dan sebagainya. Right, so dia tidak semestinya dalam saat. Maksudnya unit untuk kadar tindak balas boleh molar per minit, boleh molar per jam, boleh molar per minggu dan seterusnya lah. Okey. Baik. Sebagai contoh, kita ada satu bahan A membentuk bahan B. Jadi kadar tindak balas adalah perubahan kepekatan A divide perubahan masa. Okey. Perubahan kepekatan A divide perubahan masa. Right? Okey, ataupun kadar tindak balas boleh juga kalau kita tuliskan sebagai perubahan kepekatan B divide perubahan masa. Okey. So kita lihat satu tindak balas. Okey, satu tindak balas. So daripada tindak balas ni kita boleh plotkan satu graf kepekatan, concentration versus time. Okey, concentration versus masa. Jadi daripada tindak balas ini kita lihat concentration of bromine, okay, reduce with time. So dia akan berkurang. So bermula. So di sini adalah initial concentration sebelum tindak balas berlaku, dan apabila tindak balas berlaku kita dapati concentration untuk Br2 akan menurun. Right. Jadi daripada graf concentration melawan masa, kita boleh mencari kadar tindak balas pada satu-satu masa tertentu. Sebagai contoh, untuk 100 saat, okay, atau 100 saat, okay, berapakah kadar tindak balas pada masa 100 saat? Jadi kita akan lihat titik pada 100 saat, okay, untuk kepekatan Br2 berkurang. So apa yang kita akan buat? Kita akan buat satu garis tangent, right, daripada curve yang kita dapat. So kita akan buat satu garis tangent. Okey,
garis tangent. Dan daripada situ kita akan mencari perubahan kepekatan. Right? So ini adalah kepekatan awal. Ini adalah kepekatan akhir. So apabila kita nak mencari perubahan concentration, maka kepekatan akhir akan tolak dengan kepekatan awal. Begitu juga dengan masa. Masa daripada graf yang kita dapat tadi. So di sini adalah masa awal, di sini adalah masa akhir. Jadi dari situ kita akan cari perbezaan. Okey, masa akhir tolak dengan masa awal. So kita akan dapat dia punya kadar tindak balas. Okey, kita akan dapat kadar tindak balas. Right? Dengan cara mencari perbezaan perubahan kepekatan bahagi dengan perubahan masa. Okey. Begitu juga kalau kita nak cari kadar tindak balas untuk masa yang lain. Sebagai contoh, untuk masa pada masa 200, pada masa 300 dan seterusnya lah. Right, dengan cara kita melukis satu garis tangent. So itu adalah cara untuk kita nak mencari kadar tindak balas daripada graf. Baik. Kita pergi kepada satu terms, iaitu dipanggil the differential rate equation. Persamaan pembezaan kadar, ataupun dipanggil rate differential equation. Okay? Differential rate equation ataupun rate differential equation. So macam mana kita nak menulis rate differential equation? Okay? So apa itu rate differential equation? So differential rate equation enable the relationship between the rate of disappearance of reactant and rate of formation of product. So dia menghubungkan, menghubungkan kadar penguraian bahan tidak balas dengan kadar pembentukan hasil tidak balas. Okey. Hubungan kadar penguraian bahan tidak balas dengan kadar pembentukan hasil tidak balas. Right? So sebagai contoh, kita ada satu reaction seperti berikut. Ka yang small letter ini adalah stoichiometric coefficient for balance equation, dan juga capital letter ni yang besar ni, so dia adalah species ataupun compound ataupun bahan tidak balas. Okey, jadi cara menulis rate differential equation untuk reaktan sebelah kiri kita akan letakkan tanda negatif. Right? Tanda negatif itu bermaksud bahan tersebut berkurang. Okey, terurai dan akan berkurang. Right? Jadi kita akan letakkan tanda negatif. Jadi untuk produk, so kita akan letakkan tanda positif. Okey, ataupun kita tak tuliskan tanda lah kat situ untuk menunjukkan bahawa bahan terhasil atau terbentuk ataupun bahan bertambah. Jadi hubungan di antara reaktan dan produk menurut rate differential equation adalah, cara menulis adalah rate kadar bersamaan dengan negatif 1 per A. A merujuk kepada stoichiometric coefficient di sini. Right. Change of concentration of A divide change of time. Sama juga dengan negatif 1 over B. Okay. B merujuk kepada stoichiometric coefficient. Change of concentration of B per change of time. Sama juga dengan 1 over C. Okay. Change of concentration of C per change of time. Sama juga dengan 1 over D. Change of concentration of D per change of time. Jadi itu adalah cara menulis differential rate equation.
Baik, kita akan tengok contoh yang lebih spesifik. Okay. Sebagai contoh, formation of ammonia. So, reaction between nitrogen gas and hydrogen gas will produce ammonia. After that, we have to balance the chemical equation. Okay, kita akan seimbangkan persamaan. Dan cara kita menulis rate differential equation adalah rate, kadar, sama juga dengan, okay, kalau kita lihat kat sini, stoichiometric coefficient untuk nitrogen adalah 1 lah. Jadi, negative change concentration of nitrogen per change of time sama juga dengan negatif 1/3. Okay. Kenapa 1/3? Sebab stoichiometric coefficient untuk hydrogen adalah 3. Jadi 1/3 change of concentration of hydrogen per change of time sama juga dengan positif, right? Ammonia ada 2 mol. Jadi 1/2 change of concentration of ammonia per change of time. Daripada rate differential equation ni ataupun differential equation ni, kita akan boleh menentukan ataupun mencari kadar tindak balas bagi satu-satu bahan. Okey, untuk reaktan dan juga produk. Right. Kita akan tengok contoh. Consider the reaction. So, hydrogen iodide dissociate to produce hydrogen gas and iodine. Baik. So, determine the rate of disappearance of hydrogen iodide. Okay. When rate of iodine formation is 1.8 times 10 to the power of -6 molar per second. Okay. Molar per second. So, diminta untuk kita mencari kadar penguraian ataupun pengurangan hydrogen iodide. Okay. Apabila yang diberi kadar pembentukan iodine adalah 1.8 darab 10 kuasa -6. Baik, solusinya adalah, jadi caranya adalah kita kena menuliskan differential rate equation dahulu. Okey. Jadi from balance chemical equation, so kita akan dapati rate adalah 1/2 change of concentration of hydrogen iodide per change of time. Okey, sama juga dengan change of concentration of hydrogen and change of concentration of iodine per change of time. Right? So, kadar pembentukan iodine adalah 1.8 darab 10 kuasa -6 molar per second. Jadi, yang kita nak cari adalah kadar penguraian hydrogen iodide daripada rate differential equation. So, kita dapati bahawa 1/2, jadi kita akan tuliskan balik. Okey, kita akan tuliskan balik hubungan di antara hydrogen iodide dan juga iodine. Okey. So, daripada sini kita akan selesaikan sebab kita hanya hendak mencari kadar untuk hydrogen iodide. Kadar hydrogen iodide adalah di sini. Right, jadi dua ini kita akan bawa ke sebelah. So, kita akan selesaikan dan kita akan dapati bahawa kadar untuk penguraian hydrogen iodide adalah 3.6 darab 10 kuasa -6. Right. Kita juga boleh mencari kadar pembentukan untuk hydrogen gas. Okay. Alright. Baik, kita akan tengok exercise 1. Consider the reaction. So, nitrogen monoxide react with oxygen gas, produce nitrogen dioxide. Suppose that at a particular time during the reaction, nitric oxide ataupun nitrogen oxide is reacting at the rate of 0.066 molar per second. Okay, so the question is at what rate is nitrogen dioxide being formed? Okay, question number 2, at what rate is molecule oxygen reacting? Okay, ya. Jadi, daripada equation yang diberi, kita akan cuba selesaikan. Jadi, step yang pertama, kita akan buatkan ataupun kita akan tuliskan
differential rate equation from balanced chemical equation. Alright. Jadi kita akan tuliskan differential rate equation daripada persamaan. Jadi kadar sama juga dengan negatif perubahan kepekatan nitrogen monoksida per perubahan massa sama dengan negatif perubahan kepekatan oksigen per perubahan massa sama juga dengan positif 1/2 perubahan kepekatan nitrogen dioksida per perubahan massa. Right. So, apa data ataupun maklumat yang kita ada? Okey. Apa maklumat yang kita ada? So, daripada soalan, kita melihat balik soalan. Maklumat yang diberi adalah kadar tindak balas untuk nitrogen monoksida, iaitu 0.066. Baik, yang kita ada daripada soalan adalah kadar tindak balas nitrogen monoksida per dt, iaitu 0.066 molar per saat. Soalannya adalah diminta untuk kita mencari kadar pembentukan nitrogen dioksida. Baik. So, jadi apa yang kita akan buat? So, daripada rate differential equation yang kita dah tuliskan tadi, jadi kita akan hubungkan. Kita akan hubungkan di antara kadar nitrogen monoksida dan juga kadar nitrogen dioksida. So, kita akan tuliskan balik. Per dt sama juga dengan 1/2 NO2 per dt. Okey. Dan kita dah, maklumat yang kita ada adalah kadar untuk nitrogen monoksida. Jadi kita selesaikan ni, kita bawa pergi sebelah. Okey, masuk dia. Kita akan dapat bahawa kadar untuk nitrogen dioksida sama juga dengan 2 darab kadar untuk nitrogen monoksida 0.066 molar per second. Kita tekan kalkulator, kita akan dapat 0.132 molar per second. Ingat ya, untuk kadar, so wajib untuk kita tuliskan unitnya. Itu molar per massa ataupun molar per second. Baik, soalan yang kedua. So, kadar untuk oksigen. Okey, berapa kadar tindak balas untuk oksigen? Okay, sama juga daripada rate differential equation. Differential equation, kita akan hubungkan nitrogen monoksida dan juga oksigen gas. Okey. Ataupun boleh juga kalau kita nak hubungkan nitrogen dioksida dan juga oksigen gas, sebab kadar untuk nitrogen dioksida kita dah dapat daripada soalan yang pertama. Okey. Pun boleh, mana-manalah, mana yang mudah. Baik, jadi kalau kita lihat kat sini, kalau kita hubungkan nitrogen monoksida dan juga oksigen, so kita akan dapati bahawa kadar untuk NO per dt sama juga dengan kadar penguraian oksigen per dt.
Jadi kadar penguraian nitrogen monoksida adalah 0.066. Jadi kita terus masukkan kadar untuk tindak balas oksigen juga adalah 0.066 molar per saat. Okey. So itu adalah kadar penguraian untuk oksigen. Okey, satu info yang kita kena ingat, okey. Dalam calculation, make sure jangan kita sekali-kali letakkan tanda negatif pada kadar tindak balas. Okey. Sebab kadar tindak balas tidak ada negatif. Right? So, yang kita tulis dalam differential equation ini cuma adalah untuk menunjukkan bahawa reaktan itu berkurang dan produk itu akan bertambah. Right? Tapi dalam calculation kita, untuk mencari kadar tindak balas, make sure jangan kita letak tanda negatif pada nilai kadar tindak balas. Okey. So, itu contoh soalan pertama. Okay, kita tengok exercise kedua. So, consider the reaction nitrogen gas react with hydrogen gas produce ammonia. Okay, so daripada tindak balas pun sama juga kita lihat bahawa tindak balas dah diseimbangkan. Persamaan kimia telah diseimbangkan. Okay, suppose that a particular moment during the reaction molecular hydrogen is reacting at rate. Okay, di sini kadar tindak balas hidrogen adalah 0.074 molar per saat. Okay, at what rate ammonia being formed? Okay, so kirakan kadar amonia terbentuk. Okay, kadar pembentukan amonia. Dan yang kedua, kadar tindak balas untuk nitrogen. Ya. So, soalan ni mirip dengan soalan yang tadi. Jadi, caranya ialah, pertama sekali, kita akan tuliskan differential equation from balanced chemical equation. Okay. Jadi, rate sama juga dengan negatif perubahan nitrogen per perubahan massa sama juga dengan negatif 1/3 perubahan hidrogen gas per perubahan massa sama juga dengan, okay, untuk produk kita letakkan tanda positif 1/2 change of concentration of ammonia per change of time. Okay, so itu adalah differential rate equation, right, untuk tindak balas ini. Baik, so apa maklumat yang kita ada, right, daripada soalan? Kalau kita balik pada soalan tadi, so yang kita ada adalah kadar tindak balas hidrogen adalah 0.074. Okay, 0.074. Baik, apa yang maklumat kita ada? Kita ada kadar untuk hidrogen, maksud dia dH2 per dt sama juga dengan 0.074 molar per second. Baik, soalan dia ialah kita diminta untuk mencari kadar pembentukan amonia. Okey, soalannya adalah kita diminta untuk mencari kadar pembentukan amonia. Okey. So inilah yang kita akan cuba selesaikan. Jadi cara dia macam mana? Sama juga daripada rate differential equation. Kita lihat ataupun kita akan hubungkan di antara kadar hidrogen dan juga kadar amonia. So daripada situ, so kita salin balik. Jadi 1/3, okay, hidrogen per dt sama juga dengan 1/2 per dt. So ini adalah hubungan di antara kadar tindak balas hidrogen dan kadar pembentukan amonia. Baik, yang kita akan cuba cari adalah kadar untuk amonia. Jadi kita akan selesaikan. So ini kita akan bawa ke sebelah. Jadi kita akan dapati bahawa kadar pembentukan amonia sama juga
Okey. 2/3 kadar tindak balas untuk hidrogen. Jadi kadar tindak balas hidrogen adalah 0.074 molar per second. So, kita akan tekan kalkulator, kita akan dapati bahawa kadar pembentukan amonia adalah 0.04933. Okey. 0.04933. So, jangan lupa unit adalah molar per second. Okey. Molar per second. Baik. Yang kedua, so kirakan kadar tindak balas untuk nitrogen. Okey. Kadar tindak balas untuk nitrogen. Baik. So yang kita nak cari sekarang adalah kadar tindak balas untuk nitrogen gas. Jadi cara dia macam mana? Sama juga. Sebab yang maklumat yang kita ada adalah kadar tindak balas untuk hidrogen. Jadi kita akan hubungkan hidrogen dan juga nitrogen. Okey. Jadi kadar tindak balas nitrogen sama juga dengan 1/3 kadar untuk hidrogen. Jadi kita akan masukkan saja value. Jadi 1/3 darab dengan kadar untuk hidrogen adalah 0.074. So, jawapannya adalah 0.0247 molar per second. Okey. Boleh juga kalau kita nak hubungkan di antara nitrogen dan juga amonia. Sebab soalan yang A kita dah cari kadar tindak balas ataupun kadar pembentukan amonia. Right, so kita akan dapat jawapan yang sama. Okey, terima kasih.